Allah, kita akan berdiri dalam keadaan tunduk kepada Allah, hati kita menjurus kepada Allah, anggota badan kita kena ikut arahan Allah. Tak boleh kita buat ikut suka, nak rokok ke belakang ke, nak sujud tak mau tak tangan ke, tak boleh. Dalam solat mesti hati kita terikat dengan Allah, yang ni bermula dengan niat. Kalau niat tak settle, tak sah. Lepas selesai niat, anggota badan kita pula terikat. Kemudian mulut kita juga perlu mengungkap, menyebut kalimah-kalimah yang difardukan oleh Allah, merupakan rukun salat. Nah, sehari semalam kita kena ikat diri kita dengan Allah, hati, mulut dan anggota badan kita, yakni keseluruhan badan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mengajar kita, kalau kita di luar solat pun kita kena ikat hati, mulut dan anggota badan kita dengan Allah. Sebab itu Allah jarakkan solat. Boleh Allah nak himpun mayang subuh, lepas bagi salam subuh, bangun qamat, bubuh pula zuhur, asar, maghrib, isyak. Lepas tu nak pergi mana pergi, anak mengaji kat mana pergi, anak main apa pergi. Boleh ke tidak? Boleh. Tapi sengaja Allah renggang-renggangkan supaya apa? Ghalib sikit, terikat balik. Ghalib sikit, terikat balik. Ya Rabb. Hikmahnya supaya sepanjang 24 jam kita hidup, kita sentiasa terikat anggota badan kita, hati, yang ni perasaan dan juga mulut kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ta'wid, latihan untuk kita terus terikat dengan Allah. Mana mungkin orang yang tadi hatinya dengan Allah, selesai solat hatinya busuk dengan orang, dengki, cemburu yang tak bertempat. Mana boleh yang tadi anggota Allah suruh takbir macam mana Allah suruh, rokok letak tangan di mana Allah suruh, sujud letak tangan di mana. Tiba-tiba di luar solat rewang rata tangan, dia gagau hak kau no, dia gagau hak kau ni. Kaki kita apa? Nak kena pacar, tak lagi nak kena tungkat sebelah, tak tungkat sebelah, tak boleh bergerak ketika dalam solat. Kenapa di luar solat kaki membawa ke tempat-tempat yang haram? Mulut terikat untuk membaca yang wajibnya takbiratul ihram, surat al-Fatihah dan juga tasyahud al-akhir. Kita terikat, tak boleh kita buat lebih kurang, baca surat khabar lah mayang ke, atau aku nak baca surah je, aku tak mau baca tahiyat akhir, aku nak ganti dengan surah. Tak boleh. Walau Al-Quran lebih hebat daripada kata-kata tasyahud akhir, yang dalam kitab hadis ada banyak riwayat yang berlainan. Quran tak ada riwayat berlainan, satu-tu je. Tapi ketika itu kalau dia baca Quran, dia baca surah, batal solat dia, yakni dengan tidak mendatangkan tasyahud akhir. Subhanallah. Bila keluar, tekan mulut dia nak cakap tak elok, nak bohong orang, nak maki orang dan sebagainya. Ini pengajaran yang kita dapat daripada solat. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fi salati muntaha wa muzdajir an ma'asillah. Dalam solat itu ada pencegah dan yang melarang kita daripada melakukan maksiat kepada Allah. Kata juga Ibnu Abbas, ma lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya wal munkar lam yazdad minallahi bi salatihi minallahi illa bu'dah. Barang siapa yang solat dia tidak mencegah dia daripada melakukan dosa besar, dosa kecil, memang kita akan terlibat, terampun dengan kita takbir, dengan kita selawat, dengan kita berzikir, dengan kita mengambil wudu. Ini dosa-dosa besar. Orang yang solat tapi solat dia tak mencegah daripada dosa besar, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, solatnya itu tidak menambahkan dia mendekatkan diri kepada Allah, kecuali akan terus menjauhkan dia kepada Allah, daripada Allah. Bayangkan seseorang yang bila di hadapan tuan dia, di hadapan bos dia, majikan dia, pengetua dia, dia seolah-olah patuh, kan? Muka pun ceria, senyum, jumpa kawan tu bagi salam, dia bagi salam dulu, cium tangan, kawan tu tak suruh pun. Tapi bila belakang, dia tak ikut etika kerja yang diarahkan oleh majikan dia. Dia dengan tuan dia lama-lama akan timbul apa? Clash.
Walau depan dia buat muka cantiknya, bagusnya, lama majikan dia meluat hang ni bermuka-muka, bodek tak tentu balai. Nah, demikianlah. Walau dia rasa dia dekat dengan Tuhan dia, walau kita rasa dekat dengan Allah ketika solat, sebenarnya Allah semakin membenci kita kerana kita bermuka-muka dengan Allah. Munafik yang tempatnya tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara contoh bahawa ibadah itu ada ghayah dan ada hikmah ialah haji. Haji, tuan-tuan, mumpah yang dirahmati Allah, apabila kita membacakan ayat dalam surah Al-Baqarah, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kamu akan Allah, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu akan dikembalikan, dihimpunkan di hadapan Allah pada suatu hari. Ayat ini menutup ayat-ayat yang memfardukan haji. Allah tutup dengan takutlah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu akan dibangkitkan di hadapan Allah. Ayat ini mengajar seorang Muslim yang apabila dia melaksanakan haji pertama, bila dia meninggalkan kampung halaman dia, isyarat kepada bahawa suatu hari dia akan tinggal sungguh, tak balik dah. Isyarat kepada dia akan meninggalkan dunia dengan membuat segala persiapan yang kemas, yang rapi untuk menempuh perjalanan yang jauh, sama ada di segi bekalan, tambang, makan dan sebagainya, atau bekalan di segi ilmu, pengetahuan untuk dia melaksanakan haji, tuntutan yang wajib ke atas dia. Isyarat, gambaran bahawa apabila dia berkumpul dengan orang ramai, bersesak-sesak, itulah yang akan berlaku ke atas kita, tuan-tuan dan puan-puan. Akan bersesak-sesak dengan manusia pertama dibangkitkan, sehinggalah manusia yang terakhir hidup sebelum berlakunya kiamat. Nah, bagaimana? Masing-masing kalau pergi haji, dia akan balik menceritakan detik yang tidak menyenangkan dia, bagaimana kena bersesak-sesak, panas, prasarana yang tidak lengkap. Ni kalau pakej biasa lah. Kalau pakej Mutiara 100,000 tu tak usah sembang dengan dia lah. Dia pergi melancong yang tu. Ni yang pakej biasa punya. Oh, dia makan nak kena beratur, tak pergi sakit perut, tak pergi macam-macam. Terlepas dengan bini dia, terlepas dengan lelaki dia, tak lagi tawah tak cukup, ragu-ragu, buat lagi pula. Ni semua ni mengajar kita erti bagaimana kesamarataan antara manusia, dan itulah keadaan bagaimana kita akan bersesak-sesak dengan orang ramai. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, zakat apa ghayah dan hikmah dia? Seperti mana yang Allah sebut, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah daripada sebahagian daripada harta mereka itu sebagai hapuan sedekah untuk orang lain. Untuk apa diambil? Tutahhiruhum, supaya sedekah atau zakat yang dikeluarkan itu membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan menyucikan mereka. Kita duk sangka kita kerja, kita penat, kita duk himpun ni hak aku punya ni. Ni yang aku dapat, baru ni dapat bonus apa lagi, ni hak aku. Dalam hak kita, tuan-tuan, hak Allah lebih besar. Maka di antara hak Allah itu mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah, membantu sesama Islam. Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa tak ambil berat dengan keadaan orang Islam, bukan di kalangan mereka. Yang berlaku di Myanmar contohnya. Apa peranan kita dalam menyumbang, membantu mereka? InsyaAllah kita di kalangan orang yang tak berat tangan untuk menyumbang. Kerana sesungguhnya sumbangan itu, kata Nabi, ma naqasa malun min sadaqah, tidak pernah harta yang kita keluar untuk sedekah itu menjadi kurang, bahkan bertambah. Yang ni sama ada keberkatannya atau bertambah sungguh nilainya di sisi kita. Dapat para ulama pernah mencuba, setiap kali kami keluarkan satu jumlah, kullama akhrajna mablaghan wasalana mabaligh kabira. Tiap kali kami keluarkan satu jumlah yang kecil, tiba-tiba Allah hantar pula jumlah yang lebih besar. Tapi kena yakin dan tawakal. Tak boleh kita ni ada RM10 yang ni, lagi tak ada nak beli apa, macam soya ke apa ke. Kalau duk buat ragu-ragu lagu tu, payah.
Ambil bagi. InsyaAllah